Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka suara. Suara tak ada pula. Masya Allah. Boleh buka. Kita muka surat 309 atau 308. Suara tiada. Suara Ustaz tiada. Alhamdulillah dah ada. Okey. Dah ada kan? Suara belum keluar. Dah ada tu, insya-Allah dah keluar dah tu. Kau belum lagi. Baru ada. Kita berada 308, 309, ada 308, 309 atau 310. Jeff, kita 302 Jeff ni ke belakang ni. 310 ya 310. 302 ni mana Jeff ni, belakang sangat. Oh ni dia tak ada kali kot Jeff. Dah habis dah. Kita 310 InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha thumma addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Tunggu sekejap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, malam ni kita berada di muka surat 310 Bab pertama di dalam bab taubat dan istighfar. Bab nama-nama Allah, taubat dan istighfar. Bawah okey, suara bawah okey insya-Allah. Taubat dan istighfar. Hadis pertama, hadis ke 2323 dalam hadis nombor 1 dan pasal pertama, taubat dan istighfar Nabi. Macam mana Nabi bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aqsara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan daripada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari. Lebih daripada 70 kali sehari. Bukanlah perbuatan Rasulullah beristighfar menunjukkan bahawa baginda melakukan dosa, kerana baginda adalah maksum
Dan kita telah beriktikad mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, beriktikad bahawa semua Nabi maksum, yakni Nabi-Nabi terpelihara daripada dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Maupun pendosa kecil, itu i'tiqad kita bahawa anbiya alaihimus salat wat taslimat, anbiya alaihimus salawat wat taslimat, iaitu maksum daripada dosa. Jadi Nabi beristighfar bukan bermakna Nabi berdosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Baginda beristighfar kerana menzahirkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan, menunjukkan sifat penghambaan. Sebab itu baginda beristighfar yang tidak dapat lari daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, sesungguhnya bani Adam itu melakukan kesalahan. Khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pesalah, sebaik-baik pendosa ialah mereka yang bertaubat. Sebaik-baik pendosa ialah mereka yang bertaubat. Baginda menganggap diri baginda kurang dalam beribadat kepada Allah dan tidak dapat menunjukkan sifat ubudiyah seperti yang dikehendaki. Tidak dapat menunjukkan. Sebab tu kadang-kadang turun ayat sayyabatni. Ayat tadi telah menuakan daku. Nabi kata, fastaqim kama umirta, lakukanlah perintah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi nak lakukan sebagaimana perintah yang dikehendaki oleh Allah, maka Nabi kata itu tak mampu dilakukan oleh kita manusia. Jadi sebab itu Nabi SAW beristighfar. Baginda menganggap diri baginda kurang dalam beribadat kepada Allah dan tidak dapat menunjukkan sifat ubudiyah seperti yang dikehendaki oleh Allah. So guru Azlam belum masuk lagi ke? Guru Azlam belum masuk lagi Guru Azlam belum masuk lagi. So kita penting ni malam ni bab taubat. Masya Allah. Masya Allah, taubat dan istighfar. Allahu Akbar. Atas sebab inilah baginda beristighfar sebanyak 70 kali sehari, walaupun baginda suci daripada dosa. Oleh itu sepatutnya bagi kita orang-orang yang berdosa lebih-lebih lagi perlu memperbanyakkan taubat dan istighfar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, di dunia ini terdapat dua perkara yang menjadi sebab keamanan daripada azab Allah. Pertama ialah telah diangkat. Pertama, benda tu yang menyebabkan keamanan daripada azab Allah dah diangkat. Hanya tinggal satu lagi. Oleh itu berpeganglah kamu dengan yang satu itu. Adapun yang diangkat ialah Nabi SAW berada bersama umat. Nabi SAW berada bersama umat dan perkara ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun yang satu lagi yang masih ada, maka ianya adalah istighfar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun." Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedangkan engkau Muhammad berada bersama mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar, meminta keampunan. Kita hamba manusia, kita hamba yang penuh dengan dosa dan noda. Jadi sebab itu kita perlu beristighfar dan bertaubat. Sebelum ini telah kita nyatakan tentang apa makna istighfar dan apa makna taubat. Istighfar itu iaitu kalimah taubat, yang mana terdapatnya kalimah taubat maupun tidak terdapat makna taubat. Istighfar itu memohon keampunan sahaja. Dan sebab itu musannif pengarang membawa kepada kita
makna taubat, membawa pada kita babul istighfar wat taubat, babul istighfar dan taubat. Sebelum ini kita telah mendefinisikan makna tersebut. Jadi kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Jadi sebab itu kita diperintahkan, khususnya kita diperintahkan untuk kita bertaubat kepada Allah, bertaubat dan beristighfar. Lafaz taubat dan beristighfar. Okey. Sebelum itu, untuk dosa-dosa kecil, dengan istighfar, dengan kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memadai untuk mengampuni dosa kita. Tapi dosa-dosa besar yang kita lakukan, dia tidak akan diampun dengan amalan kecil sahaja. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Ustaz Ustaz, ini riwayat dia 70 kali, riwayat Bukhari. Ustaz baca satu lagi riwayat Muslim dalam hadis kedua. Mungkin Ustaz tak ada jilid kelima. Jilid kelima itu riwayatnya 100 kali. Jadi betul kan, dahulu saya kata kurang-kurang tuan-tuan sebelum datang mutalaah minta maaf, saya mengingatkan kembali, iaitu sebelum kita mempelajari pelajaran baru, maka kita bermutalaah. Biasanya yang mutalaah ialah abang kita, abang Mus kita, abang Mustafa kita, dia suka bermutalaah. Jadi apa yang nak diceritakan di hadapan, kalau kita belajar, kita ada mutalaah. Kita ada 3 perkara dalam kita belajar: mutalaah, takrar, dan mutalaah tawajjuh fi dirasah, dan takrar. Inilah kekuatan seorang pelajar. Mutalaah ni iaitu kita membuat persiapan untuk perkara yang akan datang. Sebelum ustaz mengajar pada kita, kita dah bermutalaah. Maksudnya kita dah tahu dah sikit sebanyak perkara yang nak disampaikan oleh asatizah tadi, dan kita memberi perhatian kepada dalam majlis, dan kita ulang dengan kawan-kawan atau ulang seorang diri dan sebagainya lah. Tak kisah kita dipanggil takrar. At-takrar yufaqihul himar, Nabi kata. Dalam satu riwayat ulama mengatakan at-takrar yufaqihul himar. Takrar tadi mengulangi pelajaran tadi. Maaf no. Okey, kita tak maaf. Okey, tak ada apa ustaz. So riwayat yang kedua tu ada makna 100 kali. Riwayat yang kedua ada 100 kali. Okey. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, istighfar, yakni kalimah istighfar, kebaikan yang kita lakukan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa. Akan menghapuskan dosa. As-sayyi'at. So as-sayyi'at di situ dipanggil alif lam ahduz zihni. Telah kita jelaskan kepada tuan-tuan dahulu. Mungkin tuan-tuan ingat, mungkin ada yang baru menyertai. Alif lam itu dia ada 4 jenis dalam bahasa Arab. Dipanggil alif lam istighraqi, alif lam jinsi, alif lam ahduz zihni, alif lam ahdu khariji. Alif lam istighraqi seperti perkataan alhamdu. Alif lam tadi memberi makna alhamdu. Memberi makna alhamdu. Alif lam tu memberi makna alif lam alhamdu, iaitu alif lam istighraqi. Maknanya alif lam istighraqi. Hamad itu ialah masdar, perkataan basic bagi sesuatu perkataan dalam bahasa Arab, kita panggil dia masdar. Hamdu hamdan, hamida yahmadu hamdan, wa huwa hamidun, humida yuhmadu hamdan, fazaka mahmudun. Itu daripada perkataan hamida. Jadi hamdan itu dia mansub itu kena maf'ul fih, kerana itu maf'ul mutlaq di situ sebagai masdar, dan dia berada di tempat maf'ul mutlaq, dan maf'ul mutlaq adalah mansub dalam kaedah bahasa Arab. Khair tak apa. Jadi khair, jadi
Hamdan tu ialah masdar. Masdar ini dalam dua konsep, iaitu masdar marrah, masdar hay'ah. Masdar menunjukkan bilangan atau masdar perkataan basic tadi, perkataan basic bagi sesuatu perkara, dia menunjukkan bilangan atau dipanggil masdar marrah, atau dia menunjukkan kaifiat dan hay'ah, macam mana keadaan seseorang tadi. Okey, di sini alhamdu masdar marrah, tapi alif lam yang berada pada hamad tadi kita panggil dia alif lam istighraqi, yang merangkumi makna hamad tadi, segala pujian. Sebab tu kita terjemah alhamdu, segala pujian. Dari mana perkataan segala? Dari mana perkataan banyak segala? Bukan satu pujian, tapi segala pujian. Jadi segala pujian tadi datang daripada perkataan alif lam sebelum alhamdu. So alif lam tu kita panggil dia alif lam istighraqi. Istighraq, alif lam yang mengumpulkan kesemua makna tersebut. Kesemua makna tersebut. So kita dah muka surat 8 tu, kesemua makna tersebut. Jadi alhamdu. Jadi alhamdu alif lam istighraqi. Alif lam ahduz zihni, maksudnya alif lam tadi apa yang ada di dalam mutakallim, orang yang menulis tadi, orang yang bercakap tadi, dalam kepala dia dah ada, dia nak sampaikan. Midrajul fawatih. Midrajul fawatih. Al-fawatih. Midraj kata tangga, al-fawatih pintu pembuka ilmu, pintu. Tapi terjemahnya tangga pembuka ilmu. Tangga pembuka ilmu tu datang daripada mana? Iaitu alif lam pada al-fawatih tadi. Alif lam pada al-fawatih tadi memberi makna ilmu. So tak ada pun perkataan ilmu di situ, tapi ada di dalam niat mutakallim. Mutakallim ni saya lah, saya yang menulis tu, begitu. Dan alif lam tu khariji, maksudnya ada mutakallim ni, orang bercakap ni dia tahu di depan siapa, di depan audien mana yang dia bercakap. Jilid 1 muka surat 286 bab dosa-dosa besar dan bahagian penerangan pada 14 Syawal. Bab dosa-dosa besar dulu saya dah terangkan. Okey, tak apa, ini bab taubat. Itu bab dosa-dosa besar. Bab taubat. So kita kembalikan balik, kita mengulangi, masya-Allah, sahibul hawalah kita. Jazakumullah khairul jaza pada Muzakir Syukri. Apa rujukan-rujukan, masya-Allah, beliau akan tahu di mana pembelajaran kita. Pada hadis ke-60, pada 60, hadis dosa-dosa besar, hadis ke-60 kurungan 12. Ini kita dah hadis ke 2223. Masya-Allah, barakallahu fiik. Tuan-tuan sudah jadi alim sebenarnya. Dah banyak dah hadis yang dipelajari. Khair. Jadi dosa innal hasanati yuzhibna sayyi'at, dosa besar tadi, dosa-dosa kecil akan terampun dengan kebaikan dan pahala. Dan dosa besar ni tidak akan terampun kecuali dengan taubat. Kecuali dengan kita illa man taba, kecuali kita bertaubat. Untuk dosa besar, mereka yang bertaubat, Allah Ta'ala akan mengampun dosa tadi dengan kita bertaubat kepada Allah. Jadi kita manusia tidak dapat lari daripada taubat. Nabi Adam alaihissalam telah kita ceritakan dahulu juga, kisah-kisah ini telah lalu di dalam jilid pertama, cuma saya ingatkan kembali. Iaitu kadang-kadang kan, sebab itu satu-satu benda tu penting. Sebab tu saya suka mengajar tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua berkitab. Dan sebab apa? Bila perbincangan ni, saya dah bincangkan dah perbincangan ni dulu, di dalam mana, di jilid mana, di tempat mana, supaya agar untuk perbahasan seterusnya tidak diperlukan lagi lah. Kalau kita pelajar, Ustaz dah terangkan, Ustaz dah jelaskan, pelajar-pelajar madrasah lah, so kita pergi jalan-jalan saja. Tapi tuan-tuan ni
Oleh kerana perkara ni jarang-jarang dengar, so saya suka ulangi. Dan saya suka ulangi. Saya adalah orang yang paling banyak mengulanginya. Saya dah beratus-ratus kali dah mengulangi benda ni. So itu pun tak masuk lagi dalam hati. Susah lagi nak menangis semasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dosa besar, kita bertaubat. Jadi ulama telah mensyaratkan, ulama telah menggariskan untuk dosa besar ni kita perlu bertaubat dan atas dengan 3 syarat. Pertama, untuk kita bertaubat kepada dosa besar ni, pertama dengan syarat. Syarat apa dia? Iaitu syaratnya pertama, kita betul-betul menyesali perbuatan dosa yang kita telah buat. Kita betul-betul nidamah dia bagi. Betul-betul menyesali akan perbuatan dosa ini dengan hukukullah. Ni bab taubat dengan hukukullah, iaitu kita dengan Tuhan. Dia ada 2 hukuk dia tu, tanggungjawab kita. Satu hukukullah, hak-hak yang kita tunai kepada Allah, dan hukukul ibad, hak yang Allah kenakan ke atas kita sesama manusia. Jadi dengan Allah pertama kita, iaitu kita betul-betul menyesali akan perbuatan kita. Kedua, kita berjanji tidak akan melakukannya. Kita buat perjanjian, kita wa'dah, kita berjanji kita tak akan buat lagi dosa besar. Dan untuk future pada akan datang, kita berazam. Lain kan? Kita berazam. Pertama, kita nidamah, kita menyesal. Kedua, kita wa'dah, berjanji tak akan buat lagi. Ketiga, azam, bercita-cita, fil ma'al, pada masa yang akan datang kita tak akan mengulangi. Satu, kita kata nidamah, kita menyesal. Pertama itu kita menyesal, nidamah. Kedua ialah kita berjanji. Berjanji maknanya kita berjanji tak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, kita berazam dan bercita-cita fil ma'ad, pada masa akan datang tak akan buat lagi, tak akan lakukan lagi. Maka kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, apabila ada dengan hukukul ibad, maka kita kena minta maaf lah pada orang tadi, orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti dan segala-galanya, dan kita kena minta maaf. Kalau kita merosakkan barang dia, kita perlu ganti ke dia. Dan kalau kita mengkhianati dia, kita datang, kita memaafinya. Mungkin orang yang kita khianati tadi, dia telah pergi, kita bermohon taubat dan beristighfar supaya Allah mengampuni dosanya dan juga memaafkan akan kesilapan kita. Memaafkan akan kesilapan. Jadi untuk itu, ulama-ulama lah yang mengesyorkan supaya kita solat taubat. Ramli bin Sharif. Jadi bersifat tawadhu, jadi iaitu kita bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengesyorkan sunnat taubat. Kita sembahyang sunat taubat. Okey, dalam kita beristighfar, satu kita beristighfar iaitu bertaubat dengan kita menglafazkan kalimah taubat dan istighfar. So macam mana kesan semasa kita melafazkan sebelum solat lagi? Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah, ya Allah, aku memohon keampunan di sisimu, innallah, sesungguhnya engkau ya Allah ghafur, lagi pengampun, maha pengampun dan maha penyayang. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim,
Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. So kita memohon keampunan. Okey, macam mana kaifiyat istighfar? Telah kita ceritakan dahulu kaifiyat istighfar pada hadis Jibril. Macam mana untuk kita mendapat sifat ihsan di dalam kita beristighfar. Satu, bila kita bertasbih, kita ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan kita berselawat kepada Nabi SAW, dan selepas itu kita berselawat kepada Nabi SAW dengan menghadirkan, istihdarkan segala keihsanan, ihsan-ihsan yang telah Nabi lakukan ke atas kita. Dan ketiga pula ialah kita beristighfar. So kaifiyat istighfar, kaifiyat taubat dan istighfar. Manusia dia suka mengingati apa yang kebaikan yang dia buat. Betul kan? Kita buat semua kita ingat. Kita puasa tahun ni, dalam PKP pun kita ingat. Kita raya kat rumah juga tahun ni, 2 tahun dah kita raya pun kita ingat. Kebaikan yang kita buat kita ingat. Itulah manusia. Sifatnya dia akan ingat kebaikan yang dia lakukan. Tetapi manusia lupa akan dosa yang telah dia lakukan. Kita terlupa dengan dosa. Jadi sewaktu kita beristighfar, apa kaifiat dia? Apa yang perlu kita imajinasikan sewaktu lafaz istighfar yang kita buat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa lafaz istighfar tu? Apa yang sepatutnya kita hadirkan? Jadi orang suka mengingati kebaikan dia, tapi orang lupa akan kejahatannya. Semasa kita istighfar, kita imajinasikan, kita datangkan semua dosa-dosa kita sebab kita nak memohon keampunan. Okey, sekiranya satu orang tadi dia mempunyai dosa 1000 dosa lah, dia buat kesalahan dia 1000 dosa. Selalu ustaz kami beritahu 100,000, so 1000 lah kita sebut. 1000 dosa. 999 dosa kita Allah dah maaf dah. Satu dosa lagi Allah tak maaf. Maka sudah cukup dengan satu dosa tadi, Allah Ta'ala boleh masukkan seseorang itu ke dalam neraka. Jadi semasa kaifiat istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita sembahyang taubat. Jadi kita memohon taubat dan kita betul-betul nidamah, berjanji tak akan lakukannya lagi, dan berazam dan bercita-cita untuk masa akan datang tak akan mengulanginya lagi. Nidamah, wa'dah dan apa dia tu? Azam. Jadi untuk itu, oleh kerana kita banyak dosa, maka ulama memerintahkan kita untuk melakukan sunat taubat. Sunat taubat. Sunat taubat ni dia di antara sunat-sunat mutlak lah. Tapi kita boleh niat untuk sunat taubat khususnya. Tak apalah tuan-tuan nak baca apa, nak baca panjang, nak baca pendek tu pula. So kalau nak baca kuliah Qul Huwallah pun boleh memadai. Jadi sunat hajat dan sunat taubat dan sunat wudu kita boleh jadikan dalam dalam 2 rakaat yang pertama. Bila kita sudah ambil wudu, maka kita menanggung sunat tahiyatul wudu. Sunat tahiyatul wudu juga jadi di kalangan sunat mutlak, dia panggil sunat mutlak. Sunat umum, sunat mutlak. Dan sunat taubat dan sunat hajat itu juga di dalam sunat mutlak. Jadi kita boleh niatlah masa kita bangun tengah malam atau sebelum kita tidur, kita ambil wudu, kita sembahyang 2 rakaat. Apa kita niat? Kita sembahyang sunat wudu, sunat taubat dan sunat hajat. Itu biasa hari-hari kita buatlah. Tapi kalau kita betul-betul berdosa, maka kita boleh buat sembahyang sunat taubat. Sunat taubat semata-mata sunat taubat.
Kita sembahyang sunat taubat. Allahu akbar. Kita dan sunat taubat. Nabi Adam alaihi salam, beliau baginda sujud taubat dan mengenangkan. Kita imajinasikan balik, kita kenangkan balik dosa kita. Dosa kita terlalu banyak, tiada siapa yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. So, kaifiat tu akan datang bila kita dalam hati kita, akan datang dalam hati kita. Kaifiat tersebut akan datang dalam hati kita. Allah Ta'ala akan datangkan di dalam hati kita kaifiat. Jadi kita bertaubat dan beristighfar, sembahyang taubat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah taubat tadilah istighfar kita buat, dan kita bertaubat kepada Allah, betul-betul kita menyesali. Jadi kita sujud taubat, kita sujud dengan Allah, kita berbicara pada Allah, kita memohon keampunan kepada Allah, dan hanya Allah Taala sahaja yang boleh mengampuni dosa kita. Tak ada siapa yang dapat mengampuni dosa kita. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa kita, maka binasalah kita, maka celakalah kita jika Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mesti ada dua sifat, khauf dan raja. Kita tak boleh ada perasaan putus asa. Wala taqnatu bi rahmatillah. Allah Taala kata kita jangan berputus asa pada rahmatnya, tapi kita mesti ada sifat iman tadi. Nabi kata iman bainal khauf war raja, iaitu kita berada pada perasaan khauf, takut dengan dosa dan kesalahan kita akan diturunkan azab ke atas kita, dan harap kepada rahmatnya, harap kepada rahmatnya. Jadi kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohonlah ampunan, taubat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tengah malam dengan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berdoa, kita rasa diri kita kerdil di hadapannya. Kita rasa kita tak ada apa. Hanya Allah sahajalah yang boleh mengampuni dosa dan kesalahan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh memaafkan segala kesalahan kita. Jika kesalahan kita tidak dimaafi oleh Allah, ke mana kita akan pergi? Ke mana kita akan pergi? Sehebat mana kita, sebesar mana kita, seraja mana kita, sekaya mana kita, kita tidak dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berjumpa Allah? Kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi sebab itu kita kena, dia panggil satu kita bertaubat, kita bagi masa untuk kita bertaubat. Satu kita, dia panggil kaifiatul taubat. Satu lagi, sampai kita bertaubat, kita ada satu kaifiatul zikir, satu kaifiatul taubat. Maksudnya kita sentiasa berada dalam masa kita dalam kaifiatul taubat. Kita kena datang, kita berada dalam satu kaifiat, satu keadaan sentiasa bertaubat. Mulut kita ni lazimkan dengan istighfar dan taubat. Astaghfirullah, kita lazimkan dengan istighfar dan taubat. Orang-orang yang beristighfar dan bertaubat, bukan setakat tu Allah murahkan rezeki dia lagi. Inilah waktunya untuk kita bertaubat. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi ajar kita untuk kita bertaubat. Sebab itulah Nabi pun bertaubat. Walaupun Nabi ini ta'limul ummah. Nabi ini sebagai muallimul ummah. Nabi ini akan ajar pada kita untuk kita beristighfar dan kita bertaubat kepada La ilaha illa anta. Ini juga kalimah rujuk dan taubat.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ini doa Nabi Yunus alaihi salam sewaktu baginda berada di dalam perut ikan Nun. Jadi itulah surah Al-Anfal tadi, kita memohon supaya Allah Subhanahu taala mengampuni dosa kita. Mengapa Nabi bertaubat dan beristighfar? Hadis ke-23 24. وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. mari dah Ustaz, 100 مرة 100 مرة. Sayyidina Aghar Al-Muzani meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku ditutupi, sesungguhnya aku memohon keampunan daripada Allah 100 kali sehari. Hati aku tertutup, Nabi kata. Kenapa? Mafhum hadis ialah Nabi suka bahawa hati Nabi sentiasa hadir mengingati Allah. Sebab tu kita katakan kita hadir. Satu, kita dalam kefiyati doa dan kefiyati istighfar. Hati kita ni sentiasa dalam keadaan berdoa dan hati kita sentiasa dalam keadaan bertaubat. Maksudnya kita sentiasa hadir. Istihdar dia panggil. Istihdar dalam hati kita. Kita selalu hadirkan. Sebab itu untuk ihtisab, macam kita dah beritahu sebenarnya dulu, untuk ihtisab, untuk kita yakin pada janji, kita perlu istihdar dalam hati kita akan amalan-amalan kebaikan tadi. Ni kita kena hadirkan. Jadi kita sentiasa mengingati Allah setiap waktu dan detik tanpa sedikit kelalaian. Namun apabila baginda melakukan perkara yang mubah, yang harus, makan, minum bersama dengan keluarga dan isteri, secara kesimpulan terhasilnya leka. Sambil-sambil duduk dengan anak isteri itu mungkin ada leka. Buat seketika terhadap Allah. Sebab tu Nabi kata, biarkanlah aku sibuk dengan Tuhanku. Kadang-kadang semasa dengan keluarga, Nabi kadang-kadang kefiyat datang, dia kata, biarlah aku akan sibukkan diriku dengan keluargaku. Itu kepentingan kehidupan seseorang. Dia perlu berkeluarga dan dia perlu bersama dengan keluarga. Dia tak boleh dalam keadaan muram saja. Kalau kita nak bertaubat pun kita muram saja. So kita dengan Allah, tapi dengan manusia kita perlu tunjuk dengan baik. Dan jika jangan tunjuk perasaan sedih, muram dan kecewa, tak boleh. Jadi kita dalam bersama keluarga, kesimpulan di dalam perhatian, dalam keperluan menyebabkan hati kita, hati baginda ditutupi. Mungkin takaza basariyah, apa kehendak sebagai seorang insan. Maka Nabi akan bersama dengan keluarga. Dengan sebab itu Nabi kata hati dia ditutupi. Dan baginda menganggapnya dosa yang menyebabkan hati baginda tak tenang. Sebenarnya baginda tak berdosa pun, tapi baginda menganggap perbuatan itu dosa baginya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang abrar, orang-orang macam kita ni lah, kita rasa kalau kita buat baik kita dapat pahala. Seronok kita kalau kita berzikir, kita kata kita dapat pahala. Kalau kita tak berzikir, tak ada apa-apa, rugi. Tapi orang-orang muqarrab, jika mereka itu tidak berzikir, mereka mengatakan itu satu dosa. Itu satu dosa. Macam mana Nabi menganggap kelalaian, kelekaan semasa bersama dengan keluarga. Bagi Nabi menganggap itu satu kesalahan. Ni orang-orang muqarrabin lah. Orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang muqarrabin. Sebab tu Nabi kata hasanatul abrar. Ini hadis dalam musnad ialah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, bagi orang abrar
itu adalah kebaikan. Ya, Abang Puzi Ismail, jilid 5 311. Masya Allah, selamat datang Abang Puzi kita. Okey, hasanatul abrar, bagi orang abrar macam kita lah, baru nak buat baik, maka itu dah pahala besar lah, kita rasa memang dah besar. Tapi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi salah satu untuk kita mendekatkan diri dengan Allah iaitu dengan kita beristighfar. So kita kena hadirkan. So Nabi menyatakan, menyebabkan hati baginda menganggap dosa, baginda menganggap leka itu satu dosa yang menyebabkan hati baginda tak tenang. Oleh yang demikian Nabi beristighfar. Sebab tu dulu kan kita beritahu dalam kitabul jenazah dulu, kita janaiz dulu, kenapa Nabi mati dalam keadaan macam agak teruk. Sayyidatuna Aisyah katakan, ma aghbatu bi mauti ahadin ba'da ra'aitu mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak cemburu dengan siapa pun dengan mati yang mudah, mati yang senang setelah daku melihat keadaan wafatnya Nabi. Jika mati yang senang itu mati yang dicemburui, kenapa baginda tidak mati dalam keadaan begitu, sedangkan baginda ialah manusia yang terbaik. Maknanya semasa nak mati Nabi cemas. Cemas tu sebab apa? Sebab nak bertemu dengan Allah. Nak bertemu dengan kekasih ni, kita rasa cemas, kita rasa takut. Itu kekasih kat dunia, cemas kita. Ni kekasih yang hakiki, iaitu Allah Rabbul Izzat, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Bari Ta'ala Rabbul Izzat, amma nawaluhu. So Allah Ta'ala zat yang mana kita sembah tadi, dan nak jumpa dengan dia rasa satu perasaan cemas. Cemas itulah yang menyebabkan Nabi agak rasa susah dan agak rasa sakit sewaktu nak meninggal dan sewaktu nak wafat. Okey, sudah. Jadi baginda menganggapnya dosa yang menyebabkan hati baginda tak tenang. Oleh yang demikian baginda beristighfar. Sebahagian arifin, orang-orang yang bijaksana berkata hadis ini mutasyabihat. Hadis ini hadis di antara hadis-hadis mutasyabihat yang kita tak boleh faham secara zahir. Hanya Allah dan Rasulnya jualah yang mengetahui maknanya. Umat hanyalah beriman kepada hadis ini walaupun tidak mengetahui maknanya. Kadang-kadang benda ni kena benda istighfar ni, kenapa Nabi beristighfar. Hadis seterusnya 2325, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wa inni atubu ilaih fil yaumi ma'ata marrat, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, mohonlah keampunan daripada Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan daripadanya sebanyak 100 kali sehari. Hadis riwayat muttafaq alaih. Satu hadis panjang di sini, iaitu hukum untuk kita kembali kepada Allah. Semapa kita kena kembali kepada Allah, dan Allah telah lakapkan kita sebagai hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 2326. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillah tabaraka wa ta'ala annahu, hadis kursi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalamu ya ibadi kullukum dalu illa man hadaituhu fastahduni ahdikum
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته فاستقصوني أقصكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا الضر فلا تضروني ولم تبلغوا النفع فلا تنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا أدقى على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر القلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه rawahu muslim. Hadis yang seterusnya 2326. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang baginda meriwayatkannya daripada Allah Taala. Firman Allah Taala, sabdaan Nabi itu hadis kursi. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Dan diriku aku menjadikan ia haram sesama kamu. Zalim ni jangan buat sesama kamu, dan jangan kamu berlaku zalim antara satu sama lain. Fala tuzalamu, jangan kamu menzalimi satu sama lain. Jadi sebab itu sifat kita ialah kita memaafkan. Kalau kita berhati besar sebagaimana hati baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita maafkan. Wa'fu anhu wasfah, maka kita memaafkannya dan kita biarkan dia. So hati itu mesti besar untuk memaafkan. Bila Wahsy radhiyallahu anhu telah datang bertemu Nabi untuk memohon keampunan dan memohon taubat, dan Wahsy inilah yang telah membunuh pakcik Nabi ada Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Wahsy taubatnya diterima, Islamnya diterima. Cuma Nabi minta dia jangan lalu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia lalu depan Nabi, Nabi akan ingat orang yang dia sayang. Orang yang mana telah menzalimimu. Wa'fu amman zalamak, Nabi kata, wa'fu amman zalamak, berilah kemaafan pada mereka yang memaafi kamu, pada mereka yang memaafkan, bagi mereka yang menzalimi kamu, pada mereka yang menzalimi kamu, maka berilah kemaafan. Orang hati besar tahu, orang yang boleh maafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sifat dia pemaaf. Bila Nabi Musa, Nabi Isa AS, ya Allah tanya, sampai bila manusia buat dosa, dia minta taubat, kamu ampun? Sampai bila dia buat dosa, dia minta taubat, kamu ampun? Dia buat taubat, kamu ampun? Dia buat dosa dan taubat, kamu ampun? Bukan bermakna dosa itu dibenarkan untuk dilakukan, tapi nak beritahu Allah Ta'ala tadi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Ampun lagi Maha Penyayang. Sampai bila ya Allah dia buat dosa engkau maafkan, dia buat dosa engkau maafkan? Allah kata manusia akan letih dengan dosa-dosa mereka, tapi ingat, aku tak pernah letih dengan keampunanku. Aku tak pernah letih
dengan keampunanku. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan dia tak pernah letih kecuali kita sahaja yang menyingkirkan kita daripada rahmat. Jadi jangan kamu menzalimi satu sama lain. Jangan kamu menzalimi satu sama. Wahai hamba-Ku, semua kamu dalun, kullukum dalun. Semua sesat, Allah kata. Siapa? Kecuali orang yang mana aku memberi tunjuk kepadanya. Oleh itu, mintalah petunjuk kepadaku. Nescaya aku akan memberi petunjuk kepadamu. Mintalah beri petunjuk kepadamu. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri petunjuk kepadamu. Mintalah petunjuk daripada Allah. Sebab Allah tadi Allah kata kamu semua sesat. Jadi orang yang dapat petunjuk sahaja. Wahai hamba-Ku, kamu semua lapar. Innakum kullukum ja'iun. Kamu ni semua lapar kecuali orang yang mana aku beri makan pada kamu. Tuan-tuan, Allah bagi pada kita. Kita tak boleh hina orang. Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita tak boleh hina orang. Kita kata orang begini, kalau kita nak bagi. Kalau kita tak nak bagi, tak perlu kita hina. Apa yang kita dapat, itu marrahim Rabbi. Dia daripada Allah SWT. Mungkin ada orang yang mana kalau dia susah, dia akan kufur pada Allah. So Allah kata, aku kayakan dia supaya dia tidak menjadi manusia yang kufur. Ada orang yang mana jika dia senang mungkin dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah susahkan dia. Allah tak jadi dia kaya. Betul, Allah suruh kita berusaha, tapi senang susah kehidupan, kekayaan, dia daripada Allah. Allah boleh buat segala-galanya. Hak kita ada, bukan hak kita. Kita bagi pinjam je, Allah bagi pinjam. Sebab itu kita jangan sombong. Jangan mengatakan pada orang, kalau tak nak bagi, Allah kata, mu semua lapar, aku yang bagi kau makan. Maka pohonlah makanan itu daripadaku. Nescaya aku akan memberi makanan kepadamu. Kita minta dengan Allah, jangan minta dengan siapa lagi. Kita minta dengan Allah saja. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semua tak berpakaian. Kullukum arin. Kamu ni semua lahir dengan tak ada pakaian pun. Kecuali aku akan beri pakaian kepadamu. Oleh itu pohonlah pakaian daripadaku. Nescaya aku akan memberi pakaian padamu. Hai hamba-Ku, kamu semua melakukan dosa. Tukhti'u nabil laili wan nahar. Kau buat dosa siang malam, hamba. Kita buat dosa siang malam dengan Allah. Hamba-Ku, tukhti'una bil laili wan nahar. Kau buat dosa siang malam. Ana aghfiru dzunubakum jami'a. Aku saja yang boleh mengampuni dosa kamu. Maka pohonlah keampunan daripadaku. Nescaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-Ku, kamu semua ingin memudaratkan aku. Kamu ni akan memudaratkan aku. Kamu ni nak susahkan aku. Kamu ni nak mudaratkan aku. Apa cara untuk kita sombong? Kita kena qanaah. Apa cara untuk kita jauhkan sombong? Kita kena bagi banyaklah apa yang Allah bagi pada kita. Bagi. Hilangkan sifat-sifat sombong tadi. Tapi kita kena jaga perkataan kita. Kita kena jaga perkataan. Baru belajar hadis tadi. Kita kena jaga perkataan kita. Kita kena jaga perkataan. Nabi kata kelebihan Sayyidina Umar adalah, Sayyidina Umar ni, dia adalah satu orang yang mana Allah bagi kelebihan dia. Bila orang cakap dengan dia, orang tu rasa tenang je. Bila orang susah cakap dengan dia, rasa senang je. Andai dia boleh cakap. Ada satu orang ustaz, dia kata, kalau saya susah, saya akan cakap dengan satu orang tu. Saya akan cakap dengan orang tu.
bila saya cakap dengan orang tu, saya hilang habis kesusahan saya. So Allah Ta'ala bagi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia pandai cakap, dia pandai berbahasa. So sebab tu berbahasa tu penting. Menuturkan perkataan penting itu penting, berbahasa. Sebab tu bila kita buat surat kan, kita tulis satu bahasa yang cantik, kita cakap macam-macam. Surat kena tulis satu bahasa, nada dia cantik, indah, bagus. Dia satu bahasa, berbahasa. Allahu Akbar. Wahai hamba-Ku, kamu semua, kamu cuba nak memudaratkan aku, sekalipun kamu tidak boleh memudaratiku. Dan kamu ingin memberi manfaat kepadaku, kamu sekali-kali tidak boleh memberi manfaat padaku. Wahai hamba-Ku, jika semua manusia dan jin, dan yang awal dan yang akhir daripada kalangan kamu, semuanya seperti orang yang bertakwa, semuanya orang bertakwa dalam hatinya, dalam kalangan kamu, keadaan itu tidak akan menambah sesuatu pun dalam kerajaanku. Semua orang baik, semua orang takwa. Allah Ta'ala kata, aku tak kisah pun. Maka dalam kerajaanku, maka dalam mazada zalika fil mulki syai'a, tak sikit pun dengan pujian kamu padaku, kerajaan aku bertambah. Kita kalau orang puji, kita rasa besar, kita rasa sombong, kita rasa berongkak, kita rasa kaya. Tapi Allah Ta'ala kata, engkau puji aku ke, engkau sakit hati aku ke, kalau engkau semua baik sekalipun, kerajaan aku tak akan besar dengan apa yang ada pada kamu. Ya ibadi, inna awalakum, wahai hamba-Ku, jika kamu semua manusia dan jin yang awal dan yang akhir menjadi manusia yang hatinya berdosa, hatinya maknanya seorang yang buruk hatinya, keadaan itu juga tidak akan mengurangkan dengan kamu begitu rendah, maka mengurangkan kemuliaan aku. Tak, sekali-kali kerajaanku akan terkurang. Wahai hamba-Ku, jika semua manusia dan jin daripada awal dan akhir dalam kalangan kamu berhimpun di atas satu padang meminta kepadaku, dan aku akan memberi kepada mereka semua permintaan mereka, keadaan ini tidak mengurangkan khazanahku, melainkan sekadar kekurangan yang berlaku di lautan apabila diceruk pada jarum. Memanglah nampak tu berkuranglah, air setitis tu berkurang dalam lautan, tapi bagi khazanah Allah sikit pun tak kurang. Mintalah dengan Allah. Boleh tinggalkan dosa. So kita macam mana nak mula? Kita memohon istighfar, taubat dengan Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Mohon taubat dan istighfar. Hamba-hamba-Ku, hanya saja aku menyimpan dan menulis amalan kamu. Kemudian aku akan menyempurnakan pembalasannya. Barang siapa yang memperolehi kebaikan, maka hendaklah dia memujiku, bahawa baik, Alhamdulillah. Dan barang siapa memperolehi selain, iaitu keburukan, janganlah dia mengeji selain daripada diri. Semua tu yang baik itu daripada Allah. Allah kata yang buruk itu daripada kamu. Itu sebagai ta'adduban. Kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan kita. Sebab baik buruk semua daripada Allah. Kullukum dhalun. So kita dah habis masa, nanti kita sambung lagi tentang penerangannya. Itu kisah taubat ni kita mula sikit je malam ni. Sebab insya-Allah kita cubalah, insya-Allah nanti kita dalam bab perbincangan. So kita akan cuba untuk teruskan bab kita ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwati matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib qalbana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa abang kami, dosa kakak kami, dosa adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, talamizah kami,
anak isteri kami dan seluruh umat muslimah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, kami betul-betul menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya Allah. Dan kami berazam dan bercita-cita pada masa akan datang kami tidak akan melakukannya lagi, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, maupun yang kecil lagi yang besar. Terimalah taubat kami. Hanya Engkau sahaja yang dapat menerima taubat kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami di kalangan mereka-mereka yang bertaubat, yang menyukai taubat, yang selalu bertaubat padamu. Rabbana, jangan Kau mahrumkan kami, jangan Kau singkirkan kami daripada kebaikan atau memohon keampunan-Mu disebabkan oleh dosa dan noda kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, insyaallah. Kita berjumpa lagi nanti pada hari Jumaat nanti, insyaallah. Pada hari Jumaat kita berjumpa lagi, insyaallah, di